Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Asika binti Saka bernomor metrik BS 181101919. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawa Anda semua untuk mengetahui lebih dalam mengenai final year project yang telah saya hasilkan. Baiklah, dalam final year project saya ini, saya memilih genre fiction, iaitu berbentuk novel. Hal ini kerana saya tertarik dalam menghasilkan sebuah novel dan menganggap ia sebagai satu cabaran dalam diri. Walaupun saya tahu penghasilan novel ini memakan masa yang lama dan banyak cabaran yang harus saya hadapi, namun ia tidak mematahkan sedikit pun semangat saya untuk memilih genre ini. Selain daripada itu, mengapa saya memilih genre ini adalah kerana saya tahu tahap imajinasi saya yang kuat dan pastinya ia akan dapat membantu saya untuk menghasilkan sebuah novel. Baiklah, pasti sudah ramai yang tertunggu-tunggu bukan mengenai tajuk FYP yang telah saya hasilkan. Tajuk FYP yang telah saya hasilkan adalah Laluan Takdir. Jika ingin tahu lebih dalam, mari ikuti saya. Baiklah, kisah ini menceritakan tentang kegagalan seorang wanita dalam menjadi seorang kekasih dan juga menjadi seorang istri, di mana pada awalnya Hana, iaitu watak utama, asyik menjalani percintaan dengan seorang lelaki yang bernama Hairul dan bekerja sebagai guru amanah ikhtiar Malaysia dan ditugaskan di kawasan perkampungannya. Pada masa yang sama, Hana pada ketika itu masih belajar di tingkatan 6 di salah sebuah sekolah di daerah mereka. Mereka telah pun merancang perkawinan sebaik saja Hana menghabiskan persekolahannya. Namun, percintaan mereka kandas di pertengahan jalan kerana Hairul memilih untuk berlaku curang terhadap Hana. Akibat kesakitan dan tekanan tersebut, Hana memilih untuk berhenti sekolah walaupun keputusannya cemerlang untuk penggal pertama dan juga penggal kedua. Setelah beberapa bulan berpisah, Hana menemui dan berkenalan dengan Ahmad melalui Facebook dan telah menerima kesepakatan mereka akan berkahwin setelah 5 hari perkenalan. Pada mulanya, perkahwinan mereka sangatlah bahagia, sehingga Ahmad memutuskan untuk bekerja di pelabuhan selama 6 bulan. Dan pada ketika itu, Hana telah disahkan mengandung 3 bulan. Selama Ahmad bekerja, dia langsung berubah dan tidak pernah mengabarkan istrinya walaupun sehingga Hana melahirkan anak pertama mereka. Namun, setelah kembali, Ahmad juga rupanya telah berlaku curang terhadapnya. Ingin tahu cerita selanjutnya? Baiklah, setelah Hana kembali ke kampung bersama ibu dan ayahnya, Ahmad sangat menyesal dengan perbuatannya dan memujuk Hana untuk kembali. Namun, Hana berkeras untuk bercerai. Setelah bercerai, Hana berniat untuk mencari kerja dan dia diterima di salah sebuah syarikat dan kini hidupnya bahagia bersama anak, ibu dan ayahnya. Dalam penghasilan final year project saya ini, saya telah menekankan satu objektif utama, di mana saya ingin memberi pandangan dengan lebih jelas tentang martabat seorang wanita yang selalu direndahkan dan tidak memikirkan hak-hak asasi kaum wanita beserta nafkah kepada anak. Saya pasti perkara ini sering berlaku apabila berlakunya sebuah perceraian dan anak akan ditanggung sepenuhnya oleh istri. Hal ini pasti sangat salah kerana di dalam Islam pun nafkah terhadap anak itu harus ditanggung oleh suami. Baiklah, kita beralih kepada tema, di mana tema yang ingin saya ketemukan adalah pengorbanan seorang wanita demi mempertahankan maruah dan anaknya. Dalam masa yang sama, mengangkat tema kewanitaan yang sering dijadikan mangsa perceraian dan pemuas nafsu golongan ini. Oleh kerana martabat seorang wanita itu dianggap rendah, maka novel ini banyak menyentuh tentang pengorbanan yang dilakukan oleh wanita dan ramai tidak sedar, terutamanya golongan lelaki. Setelah panjang lebar bercerita, kini saya akan masuk kepada plot dalam novel saya. Dalam plot, saya telah menekankan 5 peringkat utama, iaitu permulaan, perkembangan, konflik, klimaks, dan juga peleraian.
Saya pasti kelima-lima peringkat ini dapat menimbulkan kesinambungan antara kesemua idea yang telah saya hasilkan. Baiklah, mari kita beralih kepada watak dan perwatakan kura. Di sini, saya telah menyenaraikan 4 watak yang terdiri daripada watak utama dan watak sampingan. Hana merupakan watak utama dalam novel ini, dan 3 watak lainnya adalah watak sampingan, yaitu Soleh, Ahmad, dan juga Hairul. Baiklah, pasti ramai di luar sana yang ingin mengetahui dari mana tercetusnya inspirasi atau ide-ide novel yang telah saya hasilkan, bukan? Baiklah, saya mendapat inspirasi dalam menghasilkan novel ini adalah daripada pengalaman seseorang ketika saya berjumpa dengan beliau yang menjadi watak utama dalam cerita. Saya melihat keadaan beliau dan membezakan kehidupannya sebelum dan selepas berumah tangga. Beliau masih berumur 23 tahun, namun dapat dikatakan beliau sebagai seorang wanita yang berkarisma dan bercahaya. Apa yang menarik perhatian saya adalah beliau masih mampu untuk bekerja sendiri demi menyara anak dan keluarganya. Beliau begitu kuat untuk menumpuk liku-liku kehidupan dan tiada dendam satupun di hatinya. Dengan itu, saya sangat tertarik untuk menghasilkan dan menulis sebuah novel berlatarkan kisah tentangnya. Sekian dan terima kasih.